أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Apa khabar sedang penonton setia? Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Saya mengharapkan walau di mana jua anda semua berada, mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sihat walafiat, dirahmati lagi disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin insya-Allah, mudah-mudahan. Para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur atas segala nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan pada pagi ini kita kembali dalam Tanyalah Ustaz untuk sama-sama kita membicarakan bagi edisi pada hari ini, Sabtu 23 Julai 2022 bersamaan 23 Zulhijjah 1443 Hijri. Dan alhamdulillah tajuk ataupun Al-Quran yang bakal kita bicarakan surahnya iaitu tafsir dan tarannum. Kita akan membicarakan, mentadabur, menghayati surah Shad ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-9. Dan sebagaimana biasa para penonton, kita bawakan bintang ilmuwan ke studio pada pagi ini iaitu Al-Fadhil Ustaz Ahmad Tirmizi Haji Ali. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Lama tak berganding dengan Ustaz. Allah. Masya-Allah, tabarakallah. Masih segak seperti biasa Ustaz. Insya-Allah. Dan semestinya para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah yang mungkin akan bersama-sama dengan kita pada pagi ini Ustaz, kita mengalu-alukan juga selepas sahaja kita akan menghayati bacaan surah Shad ayat yang ke-7 sehingga ayat ke-9, dan kita akan cuba raikan soalan dan juga kemusykilan yang diajukan oleh sahabat-sahabat penonton. Dan bagi anda yang ingin mengajukan soalan dan juga kemusykilan, sebagaimana biasa, anda boleh hubungi kami menerusi talian yang tertera di kaca TV anda iaitu 1-800-881677, atau paling mudah terus sahaja tinggalkan soalan anda menerusi ruangan komen di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Jangan lupa untuk tekan butang kongsi bagi yang menonton menerusi FB Live, sebar luaskan. Dan Tanyalah Ustaz juga bersiaran serentak menerusi TV3 dan TV9. Dan di TV9 kita lanjutkan 30 minit siaran tambahan sehingga jam 8.30 pagi. Jadi terus dia menonton sehingga ke hujung rancangan insya-Allah. Dan Fadil Ustaz, surah Shad merupakan surah yang ke-38 dan terletaknya pada juzuk yang ke-23, mempunyai 88 ayat dan merupakan surah Makkiyah. Dan sambungannya pada hari ini ayat yang ke-7 sehingga ayat yang ke-9. Sebelum saya nak serahkan kepada Fadil Ustaz, sedikitlah mungkin ada qari kita yang menonton pada hari ini, maqam tarannum kita hari ini Ustaz, sedikit. InsyaAllah. Terima kasih kepada Da'i Anas. Penonton, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat bertemu pada pagi ini. Moga-moga dengan memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dapat menambahkan lagi iman kita. Amin. Sehingga mendatangkan keyakinan, dan dengan itulah kita mampu untuk beristiqamah insya-Allah. Maka itulah sifat kepada iman kita yang mesti sentiasa dikuatkan, ditambahkan, kerana berbeza dengan tubuh badan kita yang semakin lama semakin lemah. Allah Taala ciptakan kita daripada lemah, kemudian kita daripada baby besar jadi kuat, kemudian kita lemah balik, beruban dan sebagainya sebagaimana Allah sebut dalam surah Ar-Rum. Maka tetapi berbeza pada jiwa dan keimanan kita, walaupun mungkin jasad kita tak larat dan sebagainya, tapi bila dikuatkan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan tadabbur dan beramal, maka mudah-mudahan iman kita sentiasa bertambah dan sentiasa kuat insya-Allah. Dan insya-Allah pada hari ini kita akan sambung pada ayat ke-7 hingga ke-9 berkenaan dengan maqam ataupun tarannum ataupun disebut lagu dan sebagainya. Insya-Allah lah saya cuba untuk membaca daripada tarannum berkenaan. Kalau kita lihat ayat yang kita akan bicarakan pada hari ini,
kita kata berkaitan dengan penentangan kaum Quraisy tentang keesaan Allah ataupun tentang tauhid la ilaha illallah sebagainya, maka boleh juga kita menggunakan maqam Hijaz. Mungkin dia lebih nampak lebih sifat tu lebih keras sedikit, penegasan tu. Walau macam mana pun Al-Quran sifat bacaan Nabi bacaan yang lembut. Lagu tu je bunyi tegas sedikit, tapi alunannya dia tetap tak larilah, kerana kita terikat dengan disiplin Al-Quran tu sendiri. Ada hukum hakam, ada mat, ada panjang, ada pendek, ada tempoh yang mesti kita patuhilah. InsyaAllah, tabarakallah. Dan mari sama-sama Fadil Ustaz dan juga para penonton, dan kita mengguna pakai tafsir pimpinan Ar-Rahman. Dan bagi anda para penonton yang ada mushaf, kita galakkan kepada anda para penonton untuk sama-sama kita bersama-sama ambil mushaf kita dan kita bersiap sedia, kerana insya-Allah kita akan dengarkan bacaan ayat suci Al-Quranul Karim bermula ayat yang ke-7 sehingga ayat yang ke-9 hari ini, surah Sad. Jadi Fadil Ustaz, tanpa kita lengahkan masa, fadhal mashkur. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma sami'na bihadza fil millatil akhirah. Ma sami'na bihadza fil millatil akhirati in hadza illa ikhtilaq. أنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري أنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب بل لما يذوقوا عذاب بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. صدق الله العظيم. Allah Akbar. Masya-Allah, tabarakallah. Demikian antara dapat kita dengarkan bacaan surah Sad ayat yang ke-7 sehingga ayat yang ke-9. Dan masya-Allah, tabarakallah, apabila kita mendengarkan
kalam-kalam tersebut, masya-Allah Ustaz, ada satu getaran yang menggetarkan jiwa kita, dan pastinya kita ingin mendengarkan sedikit apakah yang cuba disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, Ustaz. Baik, alhamdulillah, sidang penonton yang dirahmati Allah Taala sekalian, sudah pasti bila kita baca ayat ke-7 berbunyi ma sami'na bihadza, kami tidak pernah mendengar, kami tidak pernah dengar seruan apa ni. Sudah pasti ada kaitan dengan ayat-ayat sebelumnya yang pernah ditafsirkan ataupun dalam tanda ustaz seperti daripada Ustaz Zarifi hafizahullah, berkenaan bagaimana pendustaan ataupun penolakan kaum Quraisy terhadap apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang dinukilkan atau dimuatkan dalam tafsir Ibn Katsir tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin mengajar satu kalimat saja, hadis yang panjang yang menjadi sebab turun ayat, beberapa ayat sehinggalah pada ayat yang ke-7 dan 8 sekali tentang Nabi nak ajar satu kalimat yang kalimat ni orang Arab akan tunduk kepadanya dan bukan Arab akan membayar jizyah, cukai dan sebagainya. Dan satu kalimat ini ialah kalimat la ilaha illallah. Kalimat inilah yang menjadi penentangan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi kata Tuhan kami adalah Allah, mungkin di kalangan mereka boleh terima. Tapi bila sebut konsep la ilaha, menafikan semua, tidak ada Tuhan, tidak ada semua Tuhan. Illa, maksud dia satu saja yang berhak, yang layak disembah, itulah Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menjadi penentangan mereka sehingga mereka bunuh karakter Nabi, mereka tuduh kepada Nabi tukang sihir, dusta dan sebagainya. Walhal kita semua tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuluhan tahun berada di Mekah dan mendapat gelaran Al-Amin. Seorang yang sangat amanah, seorang yang sangat jujur, yang terkenal dengan perwatakan yang sangat baik yang Allah Subhanahu wa taala pelihara Nabi daripada sebelum menjadi nabi lagi, daripada berlaku kesyirikan, walaupun ketika itu kita semua maklum tahu 360 berhala yang berada di sekeliling Kaabah, dan inilah yang Nabi nak bawa kepada masyarakat yang Nabi dakwah ketika itu. Itulah kalimat la ilaha illallah, kalimah tauhid yang kita kata tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu berlakulah penentangan mereka biasalah mereka terus kita kata apa tuduh ataupun tuju peribadi, gunakan syakhsiah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka kata pada ayat ke-7 yang telah kita baca tadi, ma sami'na bihadza fil millatil akhirah, kami tak pernah dengar seruan ni, kami tak pernah dengar seruan apa ni, seruan yang mengesakan Allah ni, fil millatil akhirah, pada agama yang terakhir. Sebagai para ulama tafsir merujuk dalam kitab tafsir Ibn Rahman juga menyebut itulah agama terakhir di sini dimaksudkan ialah agama Kristian. Menurut kefahaman kaum kafir musyrik Mekah itu, kerana menurut ajaran Kristian telah rosak bahawa Tuhan itu berbilang-bilang. Dalam nota kaki dalam apa nama ni tafsir pimpinan Ar-Rahman ini, bahawa dalam agama terakhir pun tak sebut tentang mengesakan Allah yang telah diubah-ubah itu. Ada konsep Trinity dan sebagainya, masih lagi berbilang-bilang. Tiba-tiba datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut la ilaha illallah, menafikan semua Tuhan. So macam mana nak tinggal Lata, Uzza, Manah dan macam-macam Tuhan yang kabilah ni macam ni, kabilah ni macam ni. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak, yang layak disembah. Maka kami tak pernah dengar seruan ini, dan pada agama yang terakhir tidak lain tidak bukan di semua rekaan belaka. Ini semua tidak lain tidak bukan hanya reka yang dibuat oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi daripada awal mereka dah tuduh dah ni sihir, ini tukang dusta. Label dah. Rupanya dah berlaku zaman dahulu lagi. Label ni bila dah tak tahu hujah, mereka guna kuasa. Mati akal. Mereka terus tuduh sebab perkataan ni seperti sihir, dusta dan banyak lagi dah. Jati gila dan sebagainya. Memang satu tuduhan yang berat. Bayangkan kalau seorang tu dituduh sihir, dituduh gila, kita nak defend diri pun susah, kan? Kita diam pun orang kata kita gila juga. Kalau kita lawan sungguh-sungguh kata gila juga dia ni. Maksudnya mereka memang tak mampu untuk nak berlawan hujah dengan Nabi SAW dengan bahasa yang begitu fasih. Nabi memang perkataan Nabi kita katakan wa ma yantiqu anil hawa, Nabi bukan bercakap ikut hawa nafsu, dan perkataan yang ringkas tapi padat, beri makna yang begitu meluas, jamak dan manik.
mereka bimbang takut mempengaruhi sebab mereka kalau mereka bercakap ya bahasa lagi dengan bahasa Al-Quran diturunkan dengan sad dan sebagainya, mereka bimbang mempengaruhi orang. Betul. Jadi mereka tuduh terus ini sihir, ini dusta dan sebagainya. Itu pada ayat yang ke-7 saya, insya-Allah. Tabarakallah, satu penjelasan dan juga telah pun kita ikuti, dan insya-Allah selepas ini kita akan mengikuti tafsir dan juga tarannum untuk ayat yang berikutnya dan juga tadabbur, iaitu ayat yang ke-8 dan sehingga ayat yang ke-9. Jadi para penonton jangan ke mana-mana, terus setia menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, kembali selepas ini. Alhamdulillah, masih lagi terus setia bersama dengan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin, insya-Allah, mudah-mudahan. Alhamdulillah, kita masih lagi bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Ahmad Tirmizi Haji Ali untuk kita meneruskan tafsir dan tarannum serta tadabbur surah Sad ayat yang ke-7 sehingga ayat yang ke-9, dan untuk ayat yang berikutnya Fadil Ustaz ayat yang ke-8 diserahkan kembali kepada Fadil Ustaz. Tafadhal masykur. Baik, terima kasih Fadil Da'i Anas. Penonton-penonton sekalian, pada ayat ke-8 kemudian mereka meneruskan, mereka kata unzila alaihi dzikru min bainina. Mereka berkata lagi, patutkah wahyu peringatan itu diturunkan kepada Muhammad padahal orang yang lebih layak ada di antara kami. Kemudian inilah persepsi yang mereka buatkan ataupun mereka turunkan. Mereka berkata tidak layak nak berikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Mereka bagilah, kita kata pernah kita tahu Nabi Muhammad SAW mereka awal bersama dengan orang-orang, kita kata yang pengikutnya di kalangan orang-orang yang lemah, orang-orang miskin, orang tua dan orang muda, dan Nabi SAW seorang yang yatim. Mereka persepsikan layak ke Nabi Muhammad itu diberikan wahyu, padahal ada di antara kami, masih ada orang yang layak sebab di antara kami. Bal hum fi syakkim min dzikri. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahawa mereka bukan sahaja ingkar kelayakan Nabi Muhammad, bahkan mereka berada dalam keraguan tentang peringatan yang aku wahyukan itu. Bal lamma yadhuqu azab. Kenapa mereka ragu? Kerana mereka belum lagi, lamma dengan maksud belum lagi merasai azab. Yang disebut sini, yakni apabila mereka menderita azab sengsara pada hari akhirat kelak, akan hilanglah keraguan mereka dan akan mengakuilah kebenaran Al-Quran itu, tetapi pengakuan mereka yang demikian sudah terlambat. Memanglah ketika itu, dan menjadi pengajaran kepada kita bahawa kita nak selamat di hari akhirat, ketika inilah kita muhasabah, ketika inilah kita ikut benar-benar Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, ikut panduan agama yang benar untuk kita selamat di hari akhirat. Kepada mereka, kalau kita cerita zaman Quraisy pada zaman dahulu, bagaimana mereka menentang Al-Quran, mereka menentang apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Sebab apa? Mereka tak merasai azab. Bila dah merasai azab, tidak guna lagi teriakan, rayuan, nak minta tolong. Pada ketika itu tidak ada lagi berguna, tidak ada manfaat lagi kita menyesal kepada ketika itu. Betul pada ayat yang ke-8 dan pada ayat yang ke-9 Allah sebut am indahum khazainu rahmati rabbikal azizil wahhab. Adakah di sisi mereka perbendaharaan rahmat Tuhanmu yang maha kuasa lagi maha melimpah pemberiannya. Allah sebut, Allah tanya lagi kepada mereka, adakah mereka memiliki, adakah mereka ada kunci perbendaharaan gedung rahmat Tuhanmu yang maha berkuasa, yang mana Allah Subhanahu wa taala yang memberikan jawatan Nabi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada sesiapa yang dikehendaki, yang tidak ada sesiapa boleh menyekatnya. Maka kalau kita, adakah kita memiliki itu semua? Kita boleh, kalau kita lihat ayat sambungan ayat selepas tu, adakah kita memiliki kerajaan langit dan bumi sehingga kita mampu untuk mengatur alam ini? Sudah pasti kita tidak mampu. Maka janganlah kita persoalkan perkara yang demikian, kerana itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan jawatan kepada sesiapa yang dikehendaki. Maka inilah kita lihat faktor
penentangan, kita kata yang berkaitan dengan ilahiyah, yang berkaitan dengan ketuhanan. Yang kedua berkaitan dengan nubuah, kenabian, dan yang ketiga berkaitan dengan kita kata apa, al-ma'ad, janji kebangkitan. Dalam surah ayat Makkiyah ni, 3 elemen inilah yang ditentang oleh orang kafir Quraisy ketika itu, dan menjadi pengajaran kepada kita untuk kita kata nak membenarkan apa yang disampaikan, apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan jelas kepada kita apa yang telah pun dikongsikan oleh Fadil Ustaz, dan masya-Allah tabarakallah para penonton dan juga Fadil Ustaz, kita telah pun ada soalan yang pertama untuk kita raikan pada pagi ini setelah kita menghayati ayat yang ke-7 sehingga ayat yang ke-9, dan bagaimana kalau kita melihat kepada penentangan yang diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita meraihkan satu soalan, kalau tadi Ustaz menyebutkan di antara rasa ataupun perasaan tergugat kedudukan mereka antara faktor, dan mungkin ada faktor lain yang menyebabkan mereka menentang kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Fadil Ustaz. Ya, sebagaimana yang kita maklum dan kita ketahui bahawa agama yang benar ialah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Innad dina indallahil Islam. Agama yang diredai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala adalah agama Islam. Yang lain tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau kita lihat pada faktor penentangan mereka terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW, bayangkan Nabi datang bila bawa konsep tauhid, mereka terpaksa meninggalkan semua berhala-berhala yang mereka sembah. Dan sebahagian daripada mereka memang ada kepentingan lah yang memegang ekonomi, menguasai ekonomi Mekah ketika itu lagi. Bagaimana bila datang konsep tauhid yang sebenar ini, mereka terpaksa meninggalkan semua itu. Jadi banyaklah perkara-perkara yang akan merugikan mereka. Buyuk nasib mereka. Sehingga mereka letak terus, mereka label tu supaya senang. Sebab mereka tahu kalau Muhammad cakap memang boleh mempengaruhi. Betul. Kerana bila mereka Nabi Muhammad bawa ayat Al-Quran, memang diakui oleh sastrawan Arab. Al-Quran ni bukan daripada manusia. Bukan rekaan. Bukan rekaan manusia. Sebab tu bila tengok satu huruf saja di awal huruf pembukaan surah Sad, dah tercengang mereka semua. Apatah lagi bila diceritakan isi kandungan, kerana ia bukan datang daripada manusia, ia bukan datang daripada malaikat, ia adalah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, pencipta kita. Insya-Allah, tabarakallah. Dan ayat yang ke-9 tadi Ustaz, mungkin sebagai tambahan sedikit, Ustaz telah pun jelaskan tadi, adakah di sisi mereka perbendaraan rahmat Tuhanmu yang Maha Kuasa lagi yang Maha melimpah pemberiannya? Dan kita yakin sebagaimana Ustaz jelaskan tadi, rahmat, kasih sayang Allah, pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala ini Maha melimpah ruah, Ustaz. Jadi mungkin antara senarai kalau nak hitung nikmat Allah ni besar, luas, Ustaz. Masya-Allah, tabarakallah. Sedikit tambahan daripada Ustaz. Ya, betul. Am indahum khazain rahmati rabbikal azizil wahhab. Adakah di sisi mereka perbendaharaan rahmat Tuhanmu yang Maha Kuasa, yang Maha Perkasa, dan Al-Wahhab, yang Maha Pemberian, daripada limpah kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana kita tahu semua rahmat ni daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Rahmat Allah sangat dekat bagi orang-orang yang sentiasa melakukan kebaikan. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah dekat bagi orang-orang yang sentiasa berusaha melakukan perkara kebaikan. Sebab tu kita sangat mengharapkan akan rahmat pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita tak mampu, kita tidak memiliki itu semua. Kita tidak memiliki kerajaan langit dan bumi. Semua bila kita akui, sebab itulah bila Allah Taala lemparkan persoalan ini, memang mereka akan akui. Sebab di kalangan mereka, walaupun mereka dalam keadaan ingkar, kalau tanya siapakah yang menciptakan langit dan bumi, mereka pasti akan menjawab Allah. Mereka tak mampu. Tetapi oleh kerana kita kata faktor mereka tidak beriman, mereka menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka main sentimen dalam usaha mereka untuk menyekat dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka bimbang Nabi mempengaruhi masyarakat ketika itu, sehingga itulah mereka menentang dakwah Nabi SAW. Masya-Allah, tabarakallah. Label, melabel dan sebagainya, ataupun dalam bahasa kita character assassination. Masya-Allah, tabarakallah, demi menjaga periuk nasib mereka sendiri. Dan sebenarnya banyak lagi Ustaz yang akan kita bicarakan. Selepas ini insya-Allah kita akan raikan soalan daripada sahabat-sahabat kita. Jadi para penonton terus kekal bersama Tanyalah Ustaz. Kita berjeda seketika, kembali selepas ini.
Saudara sedang penonton, pepatah ada menyebutkan rumah yang kosong akan mudah untuk dikuasai dan juga dipecah. Dan begitu juga hati yang ditinggalkan kosong tanpa Al-Quran akan mudah dikuasai oleh syaitan dan juga gangguan yang jahat. Jadi para penonton, alhamdulillah kita masih lagi bersua pada pagi ini. Kita akan meneruskan surah Sad dalam perkongsian kita, iaitu tafsir dan taranum surah Sad ayat yang ke-7 sehingga ayat yang ke-9. Dan kita masih lagi bersama Al-Fadhil Ustaz Ahmad Tirmizi, Haji Ali, dan sebentar tadi telah pun kita sama-sama hayati bagaimana kita telah pun diperdengarkan bacaan ayat surah Sad ayat yang ke-7 sehingga ayat yang ke-9 beserta dengan maksud, makna dan juga tadabbur untuk pagi ini. Dan kita nak teruskan. Para penonton, saya yakin dan percaya, saya dan juga kita semua mungkin ada soalan dan juga kemusykilan yang ingin diajukan berkaitan surah Sad ayat yang ke-7 sehingga ayat yang ke-9 ini. Jadi kami di Tanyalah Ustaz mengalu-alukan sekali lagi kepada anda para penonton yang ingin mengajukan soalan dan juga kemusykilan berkaitan topik kita pada pagi ini, anda boleh terus hubungi kami menerusi talian bebas tol 1-800-88-1677, atau paling mudah terus sahaja tinggalkan soalan anda menerusi ruangan komen di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Jangan lupa tekan butang kongsi, sebarluaskan, mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Dan Fadil Ustaz, tibalah masanya untuk kita raikan soalan yang pertama daripada sahabat kita di Facebook Al-Syal yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Merujuk kepada ayat yang ke-7, mengapakah kaum Quraisy mengatakan bahawa ajaran baginda Nabi Muhammad SAW itu satu rekaan dan memandai-mandai membuat ajaran baru, sedangkan itu adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala? Mohon penjelasan Fadil Ustaz. Terima kasih Dr. Anas dan juga kepada sahabat yang bertanya. Soalan pertama, daripada manakah yang kita dapat mengetahui tentang ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? La ilaha illallah sudah pasti daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga dakwah semua para nabi bermula Nabi Adam sampailah sebelum Nabi Muhammad, Nabi yang terakhir Nabi Isa, semua nabi mengajak kepada kita konsep mentauhidkan Allah. Walaqad ba'athna fi kulli ummatir rasulan an ya'budullah wajtanibut taghut. Dan kami bangkitkan setiap umat tu rasul yang kami suruh mereka mengatakan bahawa dakwah kepada kaum mereka an ya'budullah, sembahlah Allah, tinggalkan taghut. Ya qaumi, banyak ayat, ya qaumi abudullah ma lakum min ilahin ghairuh, wahai kaumku sembahlah Allah, tidak ada tuhan selain daripada dia, selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau tidak kerana nabi, kita tak tahu. Sebab Allah Taala telah tetapkan sunnatullahnya, nak sampai kepada Allah, nak sampai kepada redha Allah, nak sampai kepada kedudukan kita di sisi Allah melalui nabi. Sebab tu kalau kita lihat banyak ajaran-ajaran sesat yang ada, semuanya mengaku sembah Allah belaka. Allah. Tapi kita nak tahu betul tak betul bila mereka mengakui kami sembah Allah. Allah tengok syariatnya, tengok ajarannya. Kalau bertentangan dengan apa yang dibawa oleh para nabi ataupun nabi kita Muhammad SAW, maka kita tahu dah ini ajaran yang tidak betul. Jadi itu ketetapan yang Allah Taala telah tetapkan. Maka semua nabi, tidak ada yang, hatta nabi yang terakhir Nabi Isa yang telah diubah-ubah ajarannya pun menyembah ataupun mengajar untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain sebut maka li basyarin ay yu'tiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwah. Tidak patut, tidak layak bagi seorang manusia yang diberikan tiga perkara: kitab, wahyu, nubuwah, kenabian, hikmah, kebijaksanaan dan kenabian, mengatakan sembahlah aku selain daripada Allah. Tetapi katakanlah kunu rabbaniyin, sembahlah Allah. Sembah Allah betul-betul dengan masuk kita ada ilmu, kita ada kefahaman. Bukan kita sembah melalui bila orang suruh sembah, kita sembah. Kita sembahyang sebab orang suruh sembahyang. Tak, konsep kita dengan masuk-masuk kita betul-betul menyembah Allah dengan ilmu dan kita beramal dengan ilmu yang benar. Maka kita faham bahawa dalam ayat yang ke-7 sendiri menjawab, kami tidak pernah mendengar seruan terakhir ini. Seruan ini dalam agama terakhir pun tidak pernah dengar. Memang mereka kerana mereka kefahaman mereka dengan berhala yang ada ketika itu dan dengan konsep agama Nabi Isa yang dibawa oleh millah, disebut millah di sini kita boleh diertikan sebagai agama juga. Millah, agama, ad-din, syariah dan sebagainya membawa erti yang sama walaupun ada pengertian sedikit berbeza. Tetapi itu kefahaman mereka. Datang Nabi bawa konsep la ilaha illallah, terus mereka tolak.
sedangkan ia datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga mereka dakwakan itu adalah rekaan semata-mata. Ini kenapa itulah kefahaman mereka begitu. Sedangkan bukan begitu kefahaman yang sebenar. Semua nabi dan para rasul berdakwah untuk menyembah Allah yang esa. Masya-Allah, tabarakallah. Dan berikutnya Ustaz, Pak Suli Romli, masih lagi pada ayat yang ke-7. Baik, soalannya pada ayat yang ke-7, mengapakah kaum musyrikin berkata mereka tidak pernah mendengar agama terakhir ini, yakni agama Islam? Adakah mereka merasakan bahawa agama sebelum ini bukan agama Islam seperti mana agama nenek moyang mereka? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Konsep yang Ustaz jelaskan tadi mungkin sebagai tambahan Ustaz. Mungkin sebagai tambahan, yang dimasukkan agama yang terakhir ini adalah agama Nasrani, Kristian. Ada juga pandangan menyebut agama Quraisy dan sebagainya. Tapi yang ulama tafsir sebahagian besar menyebut agama yang terakhir. Mereka tidak pernah dengar seruan tauhid ini untuk mengesahkan Allah dalam agama terakhir. Jadi masuk agama Kristian dia telah diubah-ubah dengan konsep Trinity dan sebagainya, konsep tiga dan sebagainya. Dan yang sebenarnya ialah semuanya adalah mengajak untuk mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kita dalam negara Islam, negara kita kita tidak boleh mesti kita setiap hari kita akan mendengar kumandang azan, kalimah tauhid dikumandangkan setiap waktu. Dalam salat kita baca lagi kalimah tauhid, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tidak cukup semua masjid melaungkan azan kalimah tauhid tu. Tidak cukup, walaupun dalam satu kawasan tu mungkin ada 3-4 masjid. Tak apalah, masjid ni kata tak apalah, kita pakai masjid A lah, tumpang jelah. Masjid B tak payah azan lah. Tak, mesti setiap masjid masing-masing akan semuanya akan melaungkan azan. Inilah kalimah yang berkumandang, yang menjadi syiar, yang tak ataupun tidak kita mesti akan mendengar kalimah yang sangat besar ertinya untuk kita memperkuatkan tauhid kita. Masya-Allah. Lahir diazankan, dan saat ketika ingin kita wafat ataupun meninggal, kita ditalkinkan Ustaz dengan kalimah juga la ilaha illallah, insya-Allah. Dan di talian Ustaz pada pagi ini kita ada sahabat pemanggil yang pertama untuk kita raikan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Anas dan Ustaz Tarmizi Haji Ali. Saya Omar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Al-Fadil Ustaz dan juga Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi soalan saya begini Ustaz, Ustaz, kita Dai, dulu kita dengar tadi ayat yang ke-7 surah Sad ini. Di zaman Quraisy, zaman Nabi menyebarkan dakwah, mereka dah label dah Nabi sebagai orang yang ni ahli sihir lah, orang gila lah dan sebagainya. Soalan saya, sekarang ini lagi hebat kita melabel orang. Bukanlah sekata mulut saja, malahan di media sosial pun kita label orang itu begini, orang itu begini. Soalan saya, apakah kita juga tergolong dalam golongan orang yang di zaman Quraisy itu penentangan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan dia label Nabi kita sebagai seorang orang gila, dan sekarang kita menghina pula dia dan menghina agama yang dibawanya, dan mengatakan berbagai-bagai bentuk dan juga label yang dibuat di media sosial dan juga di merata-rata tempat. Ustaz, jadi apakah sama label mereka dulu sehingga sekarang ini di zaman yang akhir zaman kita ini Ustaz? Itu soalan saya Ustaz dan Dai. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Haji Omar Abdul Majid yang bertanya ke soalan. Masih lagi soal yang disebutkan dalam ayat yang sebelum ni Ustaz. Mungkin Ustaz sebelumnya telah pun membicarakan tentang budaya label dan sebagainya, tomahan, karakter assassination, pembunuhan watak kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi tidak menghalang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan realitinya pada hari ini kita pun berhadapan dengan suasana yang sama, tetapi mungkin dengan sedikit cara yang berbeza dengan adanya letusan teknologi, media sosial dan sebagainya pada hari ini Ustaz. Okey, untuk pengajaran yang boleh kita ambil pada zaman kita realiti hari ini, mudah saja. Contoh, bila kita ditegur, kita dinasihati atas satu perkara, mungkin selama ni kita buat satu perkara kita tak faham dengan betul-betul jelas. Tiba-tiba datang seseorang beritahu kepada kita, nasihat kepada kita, Al-Quran, As-Sunnah, datang dalam mazhab dan sebagainya, sebut apa yang awak buat ni tak betul, salah. Adakah sifat kita jangan jadi sifat seperti zaman dahulu. Mereka terus label, ni tak betul, ni mungkin ada problem dan sebagainya. Tapi yang terbaik kita cek dahulu. Mungkin kita tak terima ketika itu, kita balik,
kita rujuk kepada pakar. Mungkin kita ada ustaz-ustaz yang kita percayai keilmuan dia, kesalehannya, ketakwaannya. Jumpa mereka, bincang, adakah pegangan saya ni betul? Kalau saya pegang macam ni tak betul ke? Kalau saya pegang macam ni tak betul ataupun betul? Apa yang harus saya lakukan supaya itu sebenarnya betul-betul dapat memuhasabahkan diri kita. Nak cek betul-betul apa yang kita pegang, apa yang kita amal, ilmu kita adakah betul ataupun tidak. Jangan cepat kita terus, kamu siapa? Kamu belajar di mana? Kan? Tak kira siapa, hatta kita sendiri selaku para ustaz pun begitu juga. Kita ditegur dan sebagainya kerana kita bukanlah sempurna dan sebagainya. Maka kita ambillah pengajaran begitu supaya kita tak label dan ajaran Nabi SAW jangan jadi seperti mereka. Kita ambil terus pengajaran yang berlaku kisah ini, apa yang Allah Taala muatkan dalam kisah yang banyak dalam Quran kepada kita sudah pasti untuk kita nak hindar daripada sifat begini. Kita ambil jadikan dia sempadan dalam kehidupan kita, tak jadi seperti mereka terus menuduh Nabi sahirun kadzab, gila dan sebagainya, semata-mata untuk mempertahankan kedudukan masing-masing, nak mempertahankan kebatilan. Apatah lagi ialah kalau zaman dahulu mereka mempertahankan berhala-berhala mereka, 360 berhala yang ada di sekeliling Kaabah. Sebab tu mereka bila Nabi SAW berada di Kaabah, mereka bertepuk tangan, mereka bersiul, mereka nak ganggu Nabi. Bimbang dakwah tu sama. Kerana kalau kita faham, dan memang dakwah ini memang berat. Dia memang memerlukan pengorbanan. Sebab itulah kita diajar untuk menguatkan diri kita dengan kalimah tauhid juga. Hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Cukuplah Allah sebagai pelindungku, cukuplah Allah sebagai penjaga maulana ataupun sebagai wakil. La ilaha illahu, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yakni Allah. Alaihi tawakkalt, kepadanya lah aku berserah, bertawakal. Masya-Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan terjawab soalan sahabat kita yang bertanya. Dan Fadil Ustaz, sidang penonton, banyak lagi akan kita raikan dan kita jawab untuk soalan yang bakal diajukan sahabat kita. Kita ingin berjeda seketika. Para penonton terus kekal bersama Tanyalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru, kembali selepas ini. Alhamdulillah, masih lagi terus dia bersama dengan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, insya-Allah. Masih lagi kita dalam topik kita pada pagi ini, iaitu kita menafsirkan dan juga kita sama-sama bertadabbur, bertaranum, iaitu surah Sad ayat yang ke-7 sehingga ayat yang ke-9. Kita berpandukan Fadil Ustaz kepada tafsir pimpinan Ar-Rahman, dan pada pagi ini kita membicarakan menghayati ayat yang ke-7 sehingga ayat yang ke-9. Jadi para penonton, terima kasih diucapkan atas soalan yang telah pun diajukan kepada pemanggil kita. Terima kasih kerana menyokong Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Jangan lupa tekan butang kongsi, sebar luaskan, mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Dan berikutnya Fadil Ustaz, apabila kita membicarakan bagaimana penentangan, setelah pun Ustaz jelaskan kenapa para pemimpin musyrikin Mekah pada ketika itu menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita nak raikan soalan para penonton menerusi sahabat Facebook kita untuk ayat yang ke-8. Kita ada Kak Ju Zabidi yang bertanya di Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di zaman dahulu Al-Quran ditolak kerana orang kafir enggan menerima ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun di zaman sekarang, walaupun telah ada yang menghafal beberapa juzuk, 15 juzuk Al-Quran, namun ada aksi seorang wanita yang melakukan perbuatan yang tidak sopan di hadapan khalayak. Adakah kerana dia hanya menghafal tanpa memahami isi kandungan Al-Quran? Fadil Ustaz. Terima kasih kepada yang bertanya soalan Kak Ju tentang bagaimana setelah menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran, hidup bersama dengan Al-Quran, tapi melakukan aksi yang penentangan dengan Al-Quran, itu melakukan aksi yang tidak sopan di khalayak ramai. Adakah hanya menghafal tanpa pemahaman Al-Quran? Pertama sekali, Al-Quran ini adalah kitab hidayah. Ia adalah petunjuk yang kita kata sepanjang zaman, Al-Quran Karim. Kerana datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
So peranan kita kepada Al-Quran tidak terlepas daripada setiap individu. Bila sebut Al-Quran bukan mesti hanya kepada anak-anak tahfiz saja untuk menghafal, membaca, mengamalkannya, tapi bila sebut jilul Quran ataupun generasi Al-Quran, para sahabat dan sahabat, sehingga kita semualah kita patut rasa berbangga kerana kita masih ada Al-Quran. Walaupun Nabi SAW telah wafat, tapi Al-Quran, mukjizat terbesar teragung Nabi masih kekal ada sehingga berada di tangan kita pada hari ini. Alhamdulillah. Maka Al-Quran ini peranan kita sudah pasti yang pertama sekali kita beriman dengan Al-Quran. Pertama sekali, sebelum kita bicarakan tentang baca dan sebagainya, kena beriman dahulu. Mesti beriman. Kita kena yakin ni bahawa ini yang dia kata perkara yang paling penting ni. Syarat utama kena beriman. Sebab kalau tak beriman dengan Al-Quran, kita baca ke, okey, kita faham ataupun tidak, maka dia tidak menjadi apa? Tidak menjadi manfaat untuk dirinya, apatah lagi untuk memberatkan timbangan mizan kebaikan di hari akhirat. Pertama sekali, betul-betul beriman dengan Al-Quran. Jangan baca Al-Quran dengan penuh penentangan. Jangan baca Al-Quran dengan niat yang tidak betul. Sebab tu niat mesti ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pertama sekali kena beriman. Yakin semua daripada ayat Al-Quran ni, setiap huruf, kalimah, 6,236 ayat, 30 juzuk, 114, semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sami'na wa ata'na. Kita terima ke? Kena beriman dulu. Faham tak faham soal kedua. Lepas tu yang kedua, tugas kita mesti membaca Al-Quran. Ini tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yatlu alaihim ayati. Nabi membacakan ayat-ayat Al-Quran. Kalau zaman Arab dahulu Nabi baca Quran dalam bahasa Arab, dia orang dah faham dah. Bahasa Arab. Okey, mungkin kita mulakan dengan bacaan Al-Quran. Tidak menjadi masalah. Kena baca Al-Quran. Kalau kita masyarakat Melayu, bukan orang Arab, kita orang Ajam, kita mungkin tak faham Al-Quran. Tapi Al-Quran tu tetap terus diperdengarkan, dibacakan. Kerana ia adalah wahyu Allah. Dia bukan kata-kata manusia. Dia bukan surat khabar. Kalau kita tengok surat khabar, kalau kita tak faham bahasa sesuatu, takkan kita nak beli surat khabar orang tersebut, bahasa tersebut, nak baca macam mana. Tapi Quran ni beza sebab dia mukjizat. Dia luar biasa. Dia bukan apa yang kita fikirkan. Yang kedua, tugasnya kena baca Quran. Dan yang ketiga, Al-Quran ni kita kena belajar. Kita kena fahami. Bila kita fahami ayat Al-Quran, ketiga-tiga elemen tadi akan mendatangkan kekuatan kepada kita untuk beramal. Betul. Maka benarlah apa yang disebut oleh Kak Ajuz tadi. Kalau dibaca saja tapi tidak ada niat dengan keimanan yang kuat dan juga tidak memahami, maka dia akan menjadikan kepada kita mungkin kita tidak memahami, tidak dapat beramal dengan apa yang kita baca tadi. Wallahu insya-Allah. Jadi oleh sebab itulah kita ditanyalah ustaz, kita ada slot yang namanya tafsir taranum serta tadabbur sebagaimana pagi ini dan juga esok insya-Allah ustaz. Dan berikutnya ustaz, kita ingin raikan soalan, tapi sebelum itu kita ada sahabat pemanggil yang berikutnya di talian untuk kita raikan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Da'i Anas, Kak Iyat sini, Nohayati Ismail dari Lawang. Ya, apa khabar Kak Iyat? Alhamdulillah Da'i, alhamdulillah. Terima kasih Da'i. Ya. Boleh Kak cakap dengan Ustaz? Silakan insya-Allah. Okey, terima kasih Da'i. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adalah kita sebagai seorang Islam dihajar untuk bersangka baik, selalu bersangka baik, dan dalam prinsip sebagai kita seorang yang beriman, apakah saat kita melihat agama kita dihina, sebab sekarang kita tengok makin menjadi-jadi Ustaz. Adakah kita perlu juga bersangka baik Ustaz? Sedangkan kita tengok yang menghina itu yang lebih teruk si orang Islam itu sendiri Ustaz. Allah. Jadi Kak Iyat nak tanya, apakah prinsip kita sebagai seorang beriman hanya sekadar memerhatikan dan berdoa atau bagaimana Ustaz? Baik. Itu saja soalan Kak Iyat Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanggungjawab peranan kita sebagai seorang Islam mukmin untuk kita menghadapi penentangan ataupun penghinaan yang dilakukan, bahkan dilakukan juga oleh seagama dan sebangsa kita. Ini satu perkara yang menyedihkan Ustaz. Betul. Terima kasih pada soalan yang ditanyakan oleh Kak Ayat sebentar tadi. Memanglah kita di akhir-akhir ini kita diuji dan sangat sedih kerana datang daripada orang Islam sendiri. Kalau bukan Islam, kita dah faham mereka tidak beriman dan sebagainya. Tapi bila datang daripada bukan orang Muslim sendiri yang melakukan hal sedemikian rupa, melakukan penghinaan terhadap umat Islam, agama, Nabi kita, sudah pastilah satu perkara yang sangat besar, yang pasti kita tak nak ia berlaku. Kerana ia satu kemungkaran yang sangat kuat. Kita bimbang datang kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, bila sebut tentang sangka baik tadi, memang kita perlu sangka baik dan sebagainya. Walau bagaimanapun ada tempat-tempat dia. Kadang-kadang marah itulah membuktikan, marah tadi tu kita marah orang hina agama. Sebenarnya ia membuktikan kita punya keimanan kita.
Kalau kita kata tak apalah, biarlah, itu hak dia. Betul. Takkan sampai begitu sekali agama ni. Sedangkan berada di bumi, kita kata negara Islam seperti ini. Maka kita mengharapkan pertama sekali pihak berkuasalah, pihak berautoriti untuk memastikan perkara ini tidak berlaku. Kita ada jabatan agama, kita ada pihak yang berwajib untuk menyekap perkara-perkara sebenarnya, sebab kita berada dalam negara yang kita ada undang-undang, kita ada perlembagaan dan sebagainya. Maka walau macam mana pun kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar mereka ini Allah berikan kepada hidayah. Sebab tu kita sentiasa berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Amin. Wallahu a'lam. Insya-Allah, tabarakallah, mudah-mudahan terjawab soalan sahabat kita bertanya. Dan kadang-kadang kita tengok orang kata apa, respon daripada masyarakat yang ada dari sudut emosi yang pelbagai. Ustaz, ada yang marah, ada yang orang kata apa, mengambil tindakan sendiri. Jadi perkara ini perlu berlunaskan undang-undang. Ustaz, kerana negara sebagaimana Ustaz sebut tadi, ada perlembagaan, ada undang-undang yang perlu kita patuhi. Cuma untuk mengelakkan Ustaz daripada perkara ini berulang, sebagaimana penentangan yang diterima oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya kira sudah tiba masanya, mungkin sebagai pandangan saya mencadangkan agar ada undang-undang yang berkaitan dengan orang kata apa, penegasan yang lebih terhadap mereka-mereka yang berani untuk melakukan perkara-perkara sedemikian. Fadil Ustaz, semoga perkara ini tidak kembali berulang pada masa akan datang. Dan berikutnya Fadil Ustaz, kita raikan lagi soalan menerusi sahabat pemanggil kita di talian pada ketika ini untuk kita raikan. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dan Ana dan Ustaz. Okey, saya Ismail. Jadi sebelum saya nak tanya satu soalan ke Ustaz, saya minta mohon Ustaz perbetulkan bacaan saya ya, insya-Allah. Insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أنزل عليه ذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا العذاب صدق الله العظيم. Okey, soalan saya, apakah pegangan agama kaum-kaum Quraisy dan mengapa mereka ini menolak agama Islam? Itu soalan saya begini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, soalan yang diajukan, terima kasih Haji Ismail Maisa, dan mungkin sedikit ada beberapa hukum dan juga dari sudut kelancaran dan sebagainya, mungkin sedikit komen daripada Ustaz bacaan tersebut. Okey, alhamdulillah kepada Abang Ismail, kita telah mencuba bacaan tadi. Alhamdulillah secara keseluruhannya bagus bacaan. Ada beberapa tempat yang boleh diambil perhatian. Dikemaskan lagi sebutannya seperti fil millatil akhirah, kerana ada sabdu di atas lam. Kemudian in hadza illa ikhtilaq. Memanglah huruf-huruf kha seperti huruf-huruf kha qaf ini yang jarang kita sebut dalam bahasa Melayu, kena beri penekanan lebih sikitlah. Okey, kemudian unzila alaihi dzikru min bainina. Huruf kaf ni, huruf kaf dalam bahasa Arab, huruf kaf, huruf-huruf Al-Quran ni dia ada angin sikit bila kita sebut alaihi dzik. Kita bukan lantunkan seperti qala-qala alaihi dzik, bukan zik, tapi dia zik. Dia ada lepasan ataupun disebut sebagai hamas lah. Kalau kita letak jari kita di depan mulut dia, kita akan rasa udara tu keluar daripada makhraj huruf kaf tu sendiri. Kemudian balhum fi syakkim min dzikri bal lamma yadhuqu azab. Biasa kita dengar yadhuqul, ada alif lam, tapi mungkin di sini tidak ada alif lam. Bal lamma yadhuqu azab, yadhuqu azab, tidak ada lam mati di situ. Masya-Allah, tabarakallah. Okey. Dan sedikit berkenaan dengan soalan yang ditanya oleh Abang Ismail tadi, Nabi yang terakhir ialah Nabi Isa, dan jarak antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW lebih kurang dalam 500 tahun. Dan maka ketika itu tidak ada Nabi diutuskan. Namun begitu ada orang-orang yang seperti Waraqah bin Naufal dan beberapa lagi yang disebut dalam kitab tafsir, orang yang Allah Ta'ala jaga dia daripada melakukan perkara-perkara yang syirik. Mereka
tidak melakukan perkara-perkara yang syirik tadi, Allah Subhanahu Wa Taala berikan hidayah kepada mereka dan sehinggalah datang Al-Quranul Karim. Dan ketika itu sebelum tu memang mereka Arab Quraisy pada Arab zaman jahiliah itu mereka ada yang menyembah berhala kabilah ini ada Tuhan dia. Kabilah ni ada Tuhannya. Dan adakah mereka menjadikan kadang-kadang mereka menjadikan kurma tu sebagai Tuhan. Kemudian bila dah lapar makan pula dan sebagainya. Begitulah. Datanglah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa cahaya iman ataupun cahaya Islam, mengeluarkan manusia daripada kegelapan kepada keimanan. InsyaAllah, tabarakallah. Dan Fadil Ustaz, kita ada Nur Dahlia Biru berikutnya di Facebook untuk ayat yang ke-8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah tujuan sebenar Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran kepada kita dan mengapa ada yang menyalahgunakan petunjuk serta peringatan daripada Al-Quran sehingga menjadi tersesat, terpesong akidahnya? Ustaz, mohon penjelasan. Okey, terima kasih kepada soalan. Tujuan sebenar Al-Quran, menurunkan Al-Quran, Allah Taala menurunkan Al-Quran sebagaimana Allah sebut dalam surah Sad, tak silap saya, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati, akan sampai ayat nanti. Kitabun anzalnah, kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan umatnya yang memiliki mubarakun, kelebihan yang manfaat yang sangat banyak, liyadabbaru ayati, supaya umat ini, supaya kita semua dapat memerhatikan. Tadabburlah disebut tadabbur daripada perkataan dabara. Kalau kita sebut apa maksud dabara yang masuk belakang, maknanya kita memerhatikan betul-betul di setiap ayat itu mesej yang Allah Subhanahu Wa Taala nak sampaikan. Itulah menjadi antara tujuan terbesar Al-Quran diturunkan. Bukan kita kata sekadar hanya kita membacanya, tapi kita dapat tadabbur Al-Quran supaya kita dah bila memahami Al-Quran menjadi kekuatan kepada kita. Yang kedua, untuk beramal dengan isi kandungan Al-Quran. Saya ingat kata-kata Syekh almarhum Syekh Jabir di Indonesia yang meninggal ketika musim Covid. Allahu akbar. Dia kata, Ustaz, kalau saya nak baca Al-Quran boleh ke tidak? Tapi saya tak faham Al-Quran, tapi saya mampu baca je. Silakan. Ustaz, kalau saya nak baca Al-Quran boleh tak? Tapi saya tak mampu lagi nak amalkan isi kandungan Al-Quran. Kata Syekh Ali Jabir, sila baca Al-Quran. Al-Quran kamu kena baca kerana Al-Quran ni adalah mukjizat. Kamu baca ayat Al-Quranul Karim, moga-moga Allah Taala berikan nur hidayah kepada kamu, kekuatan kepada kamu untuk kamu dapat memahami dan beramal dengan isi kandungan Al-Quran. Dan bila sebut menyalahgunakan tadi, itulah isu kefahaman, isu mungkin juga isu ada kepentingan peribadi, menggunakan ayat Al-Quran untuk keuntungan peribadi pun ada, dan juga kefahaman. Sebab tu kita ada tafsir pimpinan Ar-Rahman supaya kefahaman kita terpandu. Kalau kita lihat hari ini, kalau kita buka di media sosial, kita buka tanpa ada kawalan, kalau kita lihat tafsir benar-benar ada kawalan daripada badan waktu itu JAKIM dan sebagainya, KDN dan sebagainya, memandu kita untuk memahami dengan betul. Kalau kita memahami dengan cara yang salah, akan menyebabkan tindakan kita pun terpeso yang memang berkaitan dengan akidah. Allahu akbar. Bila mana kita menafsirkan ayat Quran dengan sendiri sebagaimana amaran yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man fassara al-Quran bi ra'yi fan-nar aula bih. Na'udzubillah min zalik. Siapa yang menafsirkan Quran dengan akalnya, maka nerakalah lebih layak untuknya. Jadi kita doa mudah-mudahan kita dapat sama-sama pelihara diri kita daripada kita menjadi orang yang berusaha untuk menafsirkan Quran dengan akal kita. Dan berikutnya Ustaz, kita ada Al-Syah yang bertanya di Facebook pada ayat yang ke-9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mengapakah di dalam ayat yang ke-9 ini dinyatakan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha berkuasa lagi yang Maha memberi? Mohon Ustaz kongsikan. Terima kasih. Biar tahu jangan keliru. Fadil Ustaz, kita akan raikan soalan ini, jawapannya selepas ini, kerana kita akan tamat di TV3. Kita akan sambung lanjutan 30 minit siaran tambahan di TV9. Jadi terus dia menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru.
hinggap di badan terbang sebentar mencari makan. Al-Quran bukan sekadar bacaan, ia menjadi petunjuk jalan. Saudara sedang penonton, Alhamdulillah masih lagi bersama dalam Tanya Ustaz. Biar tahu jangan keliru, untuk sama-sama kita tafsir dan taranum serta tadabbur surah Shad ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-9, dan kita masih lagi bersama bintang ilmuwan kita, tetamu undangan Al-Fadhil Ustaz Ahmad Tirmizi Haji Ali. Dan kepada anda para penonton, Al-Fadhil Ustaz, kita masih lagi mengalu-alukan kepada para penonton yang ingin mengajukan soalan dan juga kemusykilan berkaitan topik kita pada pagi ini. Hubungi kami menerusi talian yang tertera di kaca TV anda, atau boleh saja terus tinggalkan soalan anda menerusi ruangan komen di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Jangan lupa untuk tekan butang kongsi, sebar luaskan, mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Dan Fadil Ustaz, ya. Tadi kita tinggalkan kepada para penonton dengan satu soalan daripada sahabat Facebook kita. Mungkin kita boleh ulang baca sekali lagi daripada Al-Syah di Facebook pada ayat yang ke-9. Mengapakah di dalam ayat ini dinyatakan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Berkuasa lagi Maha Memberi? Sedikit perkongsian daripada Ustaz. Baik, terima kasih kepada yang bertanya. Sebagai maklum pada kita, merupakan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala ataupun nama-nama Allah yang indah ini dalam adalah Asmaul Husna yang mesti kita mempelajari dan mengenali sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama sekali, kalau kita lihat ayat ini ada relate. Kenapa disebut Al-Aziz, Al-Wahhab, dan juga sifat-sifat Allah yang lain. Allah Ta'ala memperkenalkan dirinya dalam ayat-ayat Al-Quran tentang perbendaharaan Allah. Allah memiliki kerajaan langit dan bumi yang maha perkasa. Yang disebut dalam kitab Tafsir Ibn Katsir menyebut tentang pemberian Allah Ta'ala ni yang tidak terjangkau di sisi kita, di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sifat pemberian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahkan bila kita belajar, sudah pasti sifat-sifat Allah akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seterusnya menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Bayangkan bila kita belajar satu sifat Allah, contoh Allah Ta'ala Maha Berkuasa, seterusnya dia akan menjadikan kita berfikir lemahnya kita. Itulah disebut sebagai ketauhidan kita kepada Allah. Allah yang bersifat dengan segala sifat yang sempurna. Kita ni lemah, kekurangan, hina diri kita, menyebabkan kita tak jauh daripada sifat sombong, jauh daripada takabur, hasad dengki dan sebagainya. Kerana kita tahu la ilaha illallah, kul huwallahu ahad, Allah Ta'ala Maha Esa, Allahus Samad, Allah Ta'ala tempat kita bergantung. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara sebanding dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila kita belajar sifat-sifat Allah, sebenarnya akan pertama sekali mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan sudah pasti kita mengharapkan pahala ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kesan daripada itu, kita menjadi insan yang betul-betul merendah diri di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah berkuasa, kita lemah. Allah Maha Perkasa, memberi Al-Wahhab, pemberian Allah Subhanahu Wa Ta'ala, perbendaharaan Allah, kerajaan langit dan bumi, kita lemah. So jangan kita protes dan kita masuk campur pula dalam urusan. Kalau dalam ayat ke-9 nak campur pula urusan jawatan Nabi SAW. Tak layak bagi kepada Nabi ni, patut kami. Maka ini tak patut. Wallahu a'lam. Itu mudah-mudahan terjawab soalan sahabat kita yang bertanya. Apabila tertancap dalam jiwa kita ketauhidan di dalam diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, pasti kita akan terpandu hidup kita. Fadil Ustaz, kita ada sahabat pemanggil di talian untuk kita raikan pada ketika ini. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapa di talian? Saya Siti Rohani Mursyid daripada Banting. Ya, silakan Pak Siti. Assalamualaikum Ustaz dan Naib. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ingin bertanya, ada umat Islam menghina Islam seperti menghina Rasulullah, menghina Nabi. Apakah status dia? Adakah dia boleh lagi masuk masjid, sembahyang berjamaah di masjid sebab dia umat Islam? Jadi apakah dia diterima amal ibadahnya sudah menghina Islam? Itu aja soalan saya, Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Siti Rohani. Masih lagi soalan yang berkaitan dengan bab penghinaan terhadap agama dan sebagainya, dan mungkin hukuman telah pun dijatuhkan dan dikenakan kepada pihak-pihak yang bertanggungjawab. Cumanya mungkin dari sudut bagaimana kita menyantuni mereka, seandainya mereka mungkin kembali bertaubat kepada Allah, apakah begitu saja ataupun sebagai pengajaran ada perkara yang perlu kita lakukan mungkin Ustaz? Ya,
pertama sekali perkara-perkara yang berkaitan dengan penghinaan gini, memang pertama sekali kita akan serahkan kepada pihak berautoriti, pihak Jabatan Agama Islam, pihak Jabatan Mufti. Mereka akan membicarakan, maksudnya akan panggil orang-orang yang melakukan kes sebegini di hadapan mereka, dan mereka lah akan yang putuskan mereka sama ada soal mereka keluar daripada agama Islam atau tidak. Akan berlaku proses tu, pembicaraan tersebut. Dan kita sudah pasti kita mengharapkan mereka ini semua kembali bertaubat. Kita tak nak umat Islam semakin lama semakin berkurangan. Ditambah akhir zaman ini dengan berlaku, kita kata apa, penentangan, kadang-kadang 2-3 permasalahan mereka dah boleh bermusuh tu sampai kita tengok akhir-akhir ini sampai seolah macam kelompok ini seolah macam mereka ni bukan Muslim. Mereka tidak boleh duduk sekali. Mereka bergaduh seolah mereka ni bukan macam orang Islam lagi. Jadi kita lihat kecilnya jurang umat Islam ketika sekarang ni. Maka kita tak nak ia berlaku, dan kita mengharapkan kita dapat kembali bersatu. Dan kepada mereka-mereka yang kita kata melakukan perkara-perkara yang demikian, sama-samalah kita berfikir, ingatlah akan amaran Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sebut dalam Al-Quran, amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kita mencari kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kita bimbang sangat kalau kita mati dalam keadaan tak sempat kita bertaubat. Bayangkan di mana tempat kita. Bayangkan bila manusia tidak mampu lagi nak solatkan jenazah kita, nak uruskan jenazah kita, kalau kita mati dalam keadaan kita menghina agama, menghina Al-Quran, menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita kembalikan kepada pihak autoriti tadi untuk menentukan dia. Mudah-mudahan kita dapat jalan penyelesaian dan mereka dapat kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menambahkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pastinya mari sama-sama kita istiqamah dalam mengamalkan sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan terus kita mahabbah, menghadirkan cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadil Ustaz, di talian pada ketika ini kita akan raikan sahabat kita yang berikutnya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Anas dan juga Ustaz Tamizi. Saya Baharudin Jikasim daripada Ceras. Silakan tuan. Saya nak buat pencerahan dan mungkin soalan pada Ustaz lah kan. Apa yang sebenarnya menyebabkan masih lagi umat kita ni kan Ustaz, yang masih lagi nak buat penipuan lah, seperti macam scammer ni boleh nak menipu rakyat Malaysia ni, terutama orang Melayu, orang susah, orang miskin ni kan, hingga berjuta-juta. Dan juga macam nak menipu orang nak pergi umrah, nak pergi haji ni Ustaz kan. Dan juga sampai ke tahap tiap-tiap hari Jumaat ni saya lihat ada kumpulan yang nak buat demonstrasi supaya Islam ni jangan dibuat, tapi masih lagi ada golongan-golongan ni yang masih nak buat itu Ustaz. Apa yang sebenarnya dia orang ni tergamak hingga boleh buat begitu Ustaz, terutamanya pada orang Melayu Islam ni Ustaz. Mungkin Ustaz boleh bagi pencerahan ataupun macam mana Ustaz. Itu saja soalan saya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cabaran Muslim dalam era moden ni Ustaz, masya-Allah, diuji dengan dari pelbagai segenap aspek Ustaz. Mungkin sedikit pencerahan Ustaz. Yalah, kalau kita lihat zaman dulu, kalau berlaku kecurian orang kena masuk rumah kan. Masuk rumah, kena pecah rumah dan sebagainya kan. Kita pun dah mangga dan sebagainya, mereka pecah rumah untuk tanda-tanda pula kan, ada kan untuk mereka mengambil barang sebagainya. Zaman sekarang orang boleh mencuri tanpa datang rumah kan, dengan skema dan macam-macam lah berlaku. Kita kata di era akhir zaman, seiring dengan teknologi yang canggih, juga berlaku kecurian dengan cara yang kita tak masuk akal. Tapi itulah berlaku. Sudah pasti kalau kita lihat di kalangan orang Islam kalau berlaku begini, kerana pertama sekali mereka tidak menghiraukan akan amaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah mereka takutkan Allah, mereka bimbang rezeki mereka yang tidak halal, tidak barakah itu sampai kepada anak isteri mereka, sudah pasti mereka tidak akan melakukan demikian. Mungkin ataupun hal-hal yang demikian rupa dalam kesempitan hidup sehingga mereka melakukan hal demikian. Maka kita mengharapkan kepada semua masyarakat di luar sana, bila kita nak buat sesuatu, kita fikirlah tindakan yang bakal kita hadapi. Bukan di akhirat sudah pasti dah. Sebab tu dalam ayat kita baca tadi, kenapa berlaku demikian? Kenapa berlaku penentangan begini rupa, berani sangat menentang Allah, menentang Rasul? Kerana mereka belum lagi merasai azab. Balamma yazu. Lamma maksud dia tidak merasai lagi, belum lagi rasa, tapi akan berlaku. Kalau kita faham konsep itu, akhirat, hari kebangkitan, din,
Yaumiddin yang kita baca setiap hari dalam solat, Maliki Yaumiddin, yang menjadi raja pada hari pembalasan, setiap akan dibalas menurut apa yang kita buat, sudah pasti kita akan rasa takut, sudah pasti kita akan rasa tak berani nak melakukan hal-hal demikian kerana belum lagi merasai azab. Kerana ketika dah merasai azab, dah merasai kesakitan, ketika itu banyaklah skrip-skrip yang dialog-dialog yang Allah sendiri ukapkan dalam Al-Quran. Sebab tu hebat Al-Quran. Daripada zaman Nabi SAW sampai sehingga hari ini kita bersama dengan Al-Quran, kekal relevan sampai bila-bila. Sebagaimana mereka orang yang merentasi syaitan, merentasi zaman, sentiasa memburuk-burukkan ataupun memandangkan manusia perkara-perkara yang indah supaya mereka buat perkara-perkara yang dosa yang maksiat itu. Insya-Allah, tabarakallah, tu antara cabaran dan juga ujian kepada kita, Fadil Ustaz. Dan berikutnya kita raikan soalan menerusi sahabat Facebook kita. Kita ada Umi Hani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di rumah saya suka membaca Al-Quran dengan cara berlagu dan anak-anaklah yang menjadi pendengar yang setia. Soalannya Ustaz, taranum atau lagu manakah yang sesuai untuk ayat-ayat yang berbentuk azab dan ayat-ayat yang menggembirakan? Mohon perkongsian ilmu daripada Fadil Ustaz. Baik, masya-Allah, satu soalan daripada Kak Umi Hani. Pertama sekali, asas baca Al-Quran dengan bertajwid. Kemudian bila sebut tentang lagu, semua orang secara fitrah disuka bunyi-bunyi yang eloklah. Tidak ada orang kata saya tak suka bunyi yang elok. Saya mesti suka bunyi yang sedap, bunyi yang mengasyikkan. Dan asas kalau kita tengok tajwid itu sendiri, Syekh Husni dalam kitab Al-Fan Tilawah menyebut bacaan tajwid itu bacaan yang lembut, qiraah latifah, bacaan yang lembut, bacaan yang halawah, yang manis, yang mudah disebut. Tajwid itu sendiri. Kemudian bila kita sebut suara, setiap manusia dia ada suara masing-masing, tak sama. Orang lelaki suara begini, perempuan suara begini. Dan lelaki pun ada yang suara besar, ada yang suara halus, garau dan sebagainya. Maka dia membentuk alunan-alunan. Yang terbaik memanglah bacaan Al-Quran ni bacaan yang lembut, bacaan yang kita kata suara yang diperelokkan, suara yang baik. Bila kita sebut tentang alunan lagu, yang pelbagai lagu yang ada, Bayati, Sabah, Hijaz, Nahwan dan sebagainya, kalau orang Melayu ni memang dia masyarakat kita lebih cenderung lagu jiharkah lah, okey, lagu-lagu takbir raya, lagu berzanji dan sebagainya kan, dia mendayu-dayu sikit, dia lembut sesuai dengan orang Melayu. Seperti mana kalau kita takbir raya kan, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, dia punya lagu tu mendayu-dayu sesuai lah, suara bass kan. Jadi boleh juga guna lagu-lagu jiharkah. Kalau kita hari ini di media sosial begitu banyak, kalau YouTube tu type saja lagu jiharkah Syekh Mishari akan keluar. Semua lagu dah ada kat situ, bahan semua dah ada. Tinggal lagi kita kena selalu dengar. Sebab Quran ni konsep dia tak lain tak bukan wa idza quri'al Quran fastami'u. Pertama sekali Quran kena banyak dengar. Bila kita dengar kita dapat manfaat. Kemudian kita tirulah. Kita tiru bacaan tersebut insya-Allah. Insya-Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan terjawab soalan sahabat kita yang bertanya dan mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk kita melazimi Al-Quran. Dan banyak lagi akan kita bicarakan dengan Fadil Ustaz untuk topik kita pada pagi ini. Tanyalah Ustaz berjeda sekali lagi, kekal menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, kembali selepas ini. Alhamdulillah, sehingga ke hujung rancangan masih lagi terus setia bersama dengan Tanya Ustaz. Biar tahu jangan keliru, para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah, bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih lagi membicarakan tafsir dan taranum surah Sad ayat yang ke-7 sehingga ayat yang ke-9, dan kita masih lagi bersama Al-Fadil Ustaz Ahmad Tirmizi Haji Ali dan Al-Fadil Ustaz. Kita mengucapkan jutaan terima kasih kepada para penonton yang menyokong, yang menonton kita sehinggalah detik dan saat ini dalam Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan kita ingin raikan lagi Ustaz, soalan menerusi sahabat Facebook kita yang berikutnya, Muhammad Izzuddin yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi.
merujuk kepada ayat yang ke-9 mafhumnya, atau apakah mereka itu mempunyai perbendaharaan rahmat Tuhanmu yang maha perkasa lagi maha pemberi? Apakah rahsia di sebalik maksud perbendaharaan rahmat Tuhanmu? Mohon pencerahan Fadil Ustaz. Baik, alhamdulillah, terima kasih kepada Muhammad Izu yang bertanya berkenaan dengan perbendaharaan rahmat Tuhanmu. Kalau kita lihat dalam konteks ayat, apabila mereka mengingkar tentang mereka binakan persepsi kepada Nabi SAW, mereka mengatakan adakah patut, adakah layak jawatan ini, wahyu diturunkan kepada Nabi SAW berbanding kami, dan mereka berada dalam keraguan. Kenapa? Kerana mereka belum lagi merasai azab. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala tanya kepada mereka, adakah sisi mereka perbendaharaan rahmat? Adakah mereka memiliki kunci gedung-gedung ataupun perbendaharaan rahmat Tuhanmu yang maha berkuasa lagi maha melimpah pemberiannya di sini? Kalau kita lihat tentang jawatan Nabi adalah mempersatukan kurnia, kerana limpah kekurniaan adalah fadlun minallah. Dia adalah kurniaan daripada Allah, yang daripada Allah sahaja yang memiliki hak untuk memberikan jawatan kepada Nabi SAW. Dan kalau dalam tafsir Ibn Katsir menyebut tentang nama ni, perbendaharaan yang maha perkasa yang tidak terjangkau apa yang ada di sisinya, yang Allah Subhanahu Wa Taala maha memberi kepada sesiapa sahaja yang dikehendaki, dan juga Allah Taala menarik kepada siapa yang dikehendaki juga. Wallahu akbar. Khazanah yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita nak hitung nikmat ni sikit je Ustaz, kita tak boleh nak kira, ni banyak sangat, terlalu banyak nikmat yang Allah Taala kurniakan kepada kita. Dan Fadil Ustaz, berikutnya kita ada pemanggil di talian untuk kita raikan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di talian? Haja Kumariam daripada Bera, Pahang. Ya, silakan dengan soalannya. Ya, saya nak baca dia, nak minta Allah Ustaz tegur saya bahagian tajwid dan masraf huruf. Baik, silakan insya-Allah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuba saya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih di atas bacaan tadi Hajah Kumariam. Bagus bacaan tadi. Okey, bacaan dengan menggunakan tarannum ataupun maqam bayati. Sesuailah dengan suara perempuan yang suara kerendahan tadi. Dan bagus sebutan-sebutan hurufnya, walaupun mungkin suara tidak jelas sedikit tadi, mungkin ada batuk-batuk dan sebagainya, tapi secara umumnya bagus bacaan tadi. Boleh dikekalkan, diteruskan insya-Allah. Boleh diteruskan lagi insya-Allah. Kadang mungkin sedikit tips Ustaz. Kadang-kadang kita baca ni, kadang-kadang suara kita ni ada sangkut-sangkut sikit, dan dari sudut nafas tu Ustaz, nak jaga dia. Macam mana Ustaz? Tip nafas panjang ni Ustaz ada? Okey. Berkaitan dengan nafas, pertama sekali dia tetap kepada latihan lah. Latihan kita baca Quran macam mana. Memanglah huruf-huruf Al-Quran ni dia ada huruf-huruf
yang menyebabkan nafas kita keluar. Bila kita baca Quran, ada huruf yang tertahan nafas, ada huruf yang terlepas nafas. Suara dia pula begitu, ada yang tertahan dan ternafas. Tapi kalau kita baca setiap huruf-huruf yang terlepas nafasnya, kita lepaskan sangat banyak, tak simpan, tak jaga, maka dia cepatlah habis nafas. Itu yang pertama. Dan yang kedua, faktor kita menarik nafas lah. Cara kita tarik nafas dan simpan nafas tersebut. Insya-Allah. Tu teknik lain pula tu. Ada tip dia kata kena banyak berenang ke tak tahu, Allah alam. Itu juga mungkin salah satu. Cuma yang paling penting kita tarik nafas dengan betul dan kita simpan, kemudian kita keluarkan dengan berpadalah. Dia ada teknik dia, insya-Allah. Dia kena guru insya-Allah. Kita selepas ni insya-Allah. Baik Ustaz, berikutnya kita raikan lagi soalan menerusi sahabat Facebook kita. Muhammad Izzuddin bertanya, baik, okey, soalan ini telah pun kita raikan. Baik, kita mungkin ada soalan yang berikutnya, kerana apabila merujuk kepada ayat ke-9 tadi, Ustaz telah pun jelaskan maksud perbandaraan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Perkasa lagi Maha Pemberi. Dan mungkin kalau kita melihat kepada orang yang hidup, Ustaz, sebagai soalan tambahan, hidup berpandukan Al-Quran, akan ditinggikan, dimuliakan darjatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagaimana pula orang yang meninggalkan Al-Quran, Ustaz? Okey, kalau kita lihat dalam hadis yang sahih menyebut innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman. Allah Ta'ala akan mengangkat darjat orang yang betul-betul berpegang dengan Al-Quran, ikut Quran, beriman, ikut Al-Quran dan sebagainya. Dan wa yad'u bihi al-akhari atau kama qala. Dan akan sebaliknya akan dihinakan yang sebaliknya, yang berpisah ataupun yang berpaling daripada Al-Quran. Dalam Al-Quran jelas Allah sebut, wa man a'rada an dzikri, barang siapa yang berpaling dari peringatanku Al-Quran, dia pasti akan menghadapi kehidupan yang pincang. Fa innalahu ma'isyatan dhanka. Kita kata tak apalah dalam bab ni Quran lah, tak apalah. Quran tu zaman Rasulullah, orang Arab. Zaman sekarang kita guna yang kita punyalah, akal kita. Sebenarnya kita pasti akan menghadapi kehidupan yang sempit dan pincang. Kerana apa? Bila kita tolak Quran, sebenarnya yang menjadi panduan kepada kita fahuwa lahu qarin, ataupun syaitan yang kita telah berpandukan kepada syaitan. Maka marilah sama-sama kita mencari kemuliaan dengan Al-Quran. Kerana Al-Quran sebab itulah salah satu kitab yang Nabi tinggalkan kepada kita, yang sudah pasti kita tidak akan sesat selagi mana kita berpegang dengan kedua-duanya, itulah Al-Quran dan sunnah pengajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka carilah kemuliaan dengan Al-Quran. Wallahu carilah kemuliaan dengan Al-Quran. Dan masya-Allah tabarakallah Ustaz, dan juga sidang penonton, sudah tak sudah kita telah pun sampai ke penghujung rancangan, dan mungkin sebagai orang kata pelan tindakan 3 pengajaran ayat yang telah pun dikongsikan oleh Fadil Ustaz, mungkin sebagai kesimpulan akhir Ustaz untuk dikongsikan kepada para penonton. Sedikit tentang pengajaran yang boleh kita ambil. Yang pertama sekali ialah kita sentiasa berdoa supaya kita kekal dalam hidayah. Ayat ataupun Nabi pernah ajar kita doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati manusia, kekallah hatiku ni di atas agamamu. Kita bimbang di akhir zaman ni sudah pasti dengan cabaran yang sangat banyak berlaku, supaya Allah Ta'ala jaga kita. Dan yang kedua, tugas Nabi yatlu alaihim ayati, membacakan ayat-ayat. Dan kita juga kena ambil peranan untuk membaca ayat Al-Quran dan cuba memahami ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dengan itulah kita akan dapat memelihara kehidupan kita, panduan dalam kehidupan kita. Dan yang seterusnya, sudah pasti Islam ni tertegak di atas dalil Al-Quran, kita ada As-Sunnah. Sama-samalah kita sama-sama pelajari, kita memperkasakan ketauhidan kita kepada Allah. Kita memahami konsep ataupun kalimah la ilaha illallah dengan sebenar-benarnya. Kita belajar sifat-sifat Allah yang disebut dalam ayat yang kita baca sebentar tadi. Mudah-mudahan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Masya-Allah tabarakallah, belajar dan faham Quran, Islam tertegak atas dalil, yakni Quran, sunnah dan juga dan sebagainya. Dan juga yang ketiga ialah kita memperkemaskan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fadil Ustaz, kita tutup dengan sedikit doa, mudah-mudahan Allah Taala memberkati kita insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma arhamna bil Quran. Ya Allah, muliakanlah kami dengan Al-Quran. Ya Allah, muliakanlah kami dengan Al-Quran. Adabkanlah kami dengan adab daripada Al-Quran. Akhlakkanlah kami dengan akhlak daripada Al-Quran.
ilmukanlah kami dengan ilmu daripada Al-Quranul Karim. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jazakallah khair diucapkan kepada Fadil Ustaz Ahmad Tirmizi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanyahkan usia ustaz dalam ketaatan kepada Allah, ditambahkan ilmu pengetahuan, dikurniakan afiat, keselamatan, kesejahteraan dunia dan juga akhirat insya-Allah, untuk terus membimbing kita khususnya dalam tayang ustaz. Saudara sedang penonton, insya-Allah esok kita akan kembali sekali lagi bersama dengan Fadil Ustaz Ahmad Tirmizi Haji Ali untuk kita Fadil Ustaz. Esok masih lagi tafsir Taranum untuk ayat yang berikutnya surah Sad ayat yang ke-10 sehingga ayat yang ke-12. Jam dan juga waktu yang sama. Terus dia menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Saudara, jangan mencari yang sempurna. Sempurnakanlah apa yang ada, kerana tidak ada yang sempurna melainkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga berjumpa lagi, ayo sama-sama kita tangguh majlis kita pada pagi ini dengan kafaratul majlis dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.